Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Hari ini Uncle akan share lagi beberapa tips mengenai isu perundangan syariah, di mana di bawah tajuk apa tajuk kita hari ini? Saya ada maruah bukan untuk diaibkan. Okey. So, saya Len Ramli. Hai, saya Len Ramli. Saya adalah isteri kepada Sufyan Ismail. So, kami akan sama-sama try untuk bincang secara lebih menarik lah. Okay? So, hari ini the topic is saya ada maruah bukan untuk diaibkan. Okay? Jadi, saya akan ceritakan dulu senario tu dan nanti kita akan relate lah kepada mana-mana kan lah isu-isu yang sesuai lah. So, okay, cerita dia ni ialah seorang isteri. Macam biasa, dia mau hidup bahagia dengan suami dia, okay? So, apa saja yang suami dia mau buat, dia support. Dia jadi sampai dia berjaya lah, suami itu berjaya. So, dalam satu hari ini, kita mau macam mana kita mau mengaitkan tajuk tu, saya ada maruah bukan untuk diaibkan. So, pada satu hari itu, isteri itu dia pergi ke reunion. Suami itu pergi reunion dengan kawan-kawan bekas universiti lah. Jadi, bila di sana dia terjumpa dengan bekas kawan perempuan dalam reunion tu, kawan universiti. Jadi, selepas daripada hari reunion tu, aku cerita dulu lah. Selepas daripada hari reunion tu, suami dia ni pandai berubah. Pandai termenung sana, pandai termenung sini. Lepas tu telefon tu melekat je daripada di tangan dia, tidak macam dulu lah. Dia lebih melekat lah telefon tu di tangan. Lepas tu hujung minggu dia memang tiada di rumah lagi. Jadi isteri ni dia seorang penjawat awam yang tinggi juga jawatan dia dengan suami dia. Suami dia ni ada company sendirilah, isteri dia bantu. So, dorang ni kan sudah berkahwin selama 15 tahun dan dorang ada 3 orang anak. Dorang kahwin pun atas dasar cinta dan suami ni ialah anak bungsu kesayangan ibu bapa dia. Jadi, bayangkanlah anak suami dia tu anak bungsu, jadi macam mana isteri ni kena banyak bersabar dengan perangai suami yang manja lah. Tapi itu bukan masalah besar pun untuk dia. Jadi suami dia ni memang seorang bapa yang sangat penyayang dan suka memang ambil berat tentang rumah tangga, tiada masalah, makan minum nafkah tu semuanya tiada masalah. Tapi benda berubah selepas dia pergi ke reunion universiti tu. Dia di rumah, dia jadi pendiam, dia kurang berkomunikasi dan anak-anak pun mula tanya, bapak mau pergi mana, kenapa selalu tiada di rumah. Lepas tu anak-anak pun kerap tanya dengan isteri tu. Isteri tu pun tak tahu apa mau jawab sebab betul-betul suami dia tu sudah berubah. Macam cacing kepanasan lah. Ada sejak alasan dia untuk keluar daripada rumah. Jadi mengikut info kenalan di pejabat, dia dapat tahu yang suami dia ni tengah asyik bercinta dengan staf yang baru dipindahkan dan staf ini ialah kawan bekas di majlis reunion tu. Jadi makin hari suami tu makin berubah. Dia berubah, dia tidak peduli sudah dengan anak dan isteri dan mentua pula terlampau kasih menang suami ni. Bila isteri tu mengadu dengan mentua lah. Jadi paling-paling mentua dia cakap, kau bersabar je lah, kau doa banyak-banyak. Itulah kau nak pandai jaga hati. Dia bilang nak pandai jaga hati. Kau walaupun kau kerja, dia bilang kau penjawat awam gaji besar, kau kena responsible dengan tanggungjawab di rumah, dia cakap. Mentua selalu cakap dia mengabaikan isteri tu, mengabaikan anak lah, mengabaikan rumah tangga. Pandai sudah cakap bini tu jarang masak, berjalan je nak pandai jaga anak. Start sudah macam gitu. Jadi mentua dia cakap, jadi kenapa dia tak cari perempuan lain kalau kau macam gitu, dia cakap. Okay, ada lagi panjang cerita. Lepas tu
Semuanya isteri tu buat. Macam biasa, walaupun dia bekerja, dia bangun pagi, tiada mat. Dia siapkan sarapan, dia masak untuk anak-anak, dia basuh pakaian, dia sidai pakaian. Semua dia buat. Kadang-kadang dia dapat tidur 3 jam je satu hari. Itu pun dia tak pernah merungut pun sebab dia tidak mau campurkan hal pribadi dengan hal rumah tangga dengan kerja pejabat. Sebab dia ni ialah seorang profesional. Jadi seorang profesional ni dia tahu macam mana mau arrange hidup dia. Tapi apabila suami tu dia sudah mula memburuk-burukkan isteri tu kepada keluarga dia, kepada kawan-kawan dan kepada kekasih dia juga, dia kasih buruk-buruk isteri ni. Jadi itu yang saya tidak tahan sudah masa tu. Dia cakap saya buruk, satu office tahu, dan di office isteri tu pun tahu yang suami dia tu pun tengah gila bayang, tengah bercinta. Jadi itulah lelaki, kadang-kadang bila sudah berada di atas dia lupa akan kesusahan dan kebaikan isteri yang membantu bertahun-tahun sampai dia berjaya. Dan bila ada masalah sekejap pergi reunion je, dia terus berubah. Semua pun dia kutuk, dia hina. Isteri tu dia jadi macam mau menegakkan benang yang basah, yang semuanya teruk. Jadi isteri tu kerana dia bekerja, dia independen, dia cuba untuk menerima takdir dan dia mengambil keputusan untuk menuntut cerai sebab dia sudah tidak tahan dengan keadaan suami yang suka memburukkan dia, suka mengaibkan dia. Bukan saja suami, mentua pun juga begitu, memburukkan dan mengaibkan dia. Isteri cakap, saya ni ada maruah dan saya berhak dilindungi oleh suami saya, bukannya saya ni dihina atau dicaci. Jadi isteri tu cakap, saya berfikir dalam hidup ni kita ada pilihan. Kita ada pilihan sama ada kita mau membahagiakan hidup kita untuk jadi lebih positif ataupun kita main dengan angan-angan je dan seterusnya dihina, diaibkan lah. Jadi akhirnya isteri tu menuntut cerai dan dia redha dengan jodoh yang sampai situ saja. Jadi dia tulis ini, kalau kepada wanita-wanita di luar sana, saya berpesan, dia cakap, hati-hati dengan suami, tengok perubahan dia. Tengok perubahan awal. Jangan tunggu macam dia sudah bertahun-tahun, baru dia sedar dan menuntut cerai, dia cakap. Kalau kerap pergi luar daerah dan pergi reunion tu, faham-faham lah. Dia akan jadi punca suami tu jadi mamai dan mabuk cinta. Dan menjadi macam suami saya. So, macam mana kita boleh relate tu keadaan ni, yang tadi kita cerita ni, dengan situasi kalau dia pergi berjumpa dengan peguam syari'i lah untuk dapatkan nasihat. Okay, actually Uncle ada story case yang lebih kurang macam ni. Cuma beza dia yang sekarang ni yang menghadapi situasi ni, yang meluah ni adalah isteri. Tapi yang mana Uncle pernah ada experience. Cerita dia lebih kurang, cuma dia bukan reunion lah. Tapi si suami itu dia akan cakap kelemahan-kelemahan si isteri. Actually sebenarnya ni dia niat mau kahwin lagi satu. Itulah dia punya cerita. So dia akan memburukkan lah isteri yang pertama ni bla bla bla, yang bakal jadi bini kedua ni dia bagus bla 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 lah semua. So, di dalam perundangan, apa yang Uncle boleh bantu dalam situasi ini? Kadang-kadang si suami ni dia tersasar ataupun dia leka terhadap keadaan di mana dia tu mabuk cinta lah. Orang panggil gila bayang. Masa time ni lah orang cakap tai kambing pun rasa coklat. Cinta itu buta dan macam-macam lagi lah. Okay. Alhamdulillah. Suami ni dia jumpa Uncle untuk mau minta advice. So Uncle advice, sebelum dia melakukan satu perkara sunnah yang mana kebanyakan lelaki mengagung-agungkan sunnah Rasulullah ni yang kahwin lebih dari satu ni lah. So Uncle advice supaya dia buat yang wajib dulu.
Jadi di dalam yang wajib tu uncle advise dia supaya membuat satu agreement ataupun perjanjian persetujuan bersama terhadap si isteri, di mana dia ni akan membayar nafkah isteri semasa dan akan membayar nafkah anak semasa. Selain daripada tu, uncle advise dia jika dia betul-betul ingin untuk berpoligami, untuk menghilangkan rasa was-was ataupun tanggapan keluarga isteri itu bahwasanya bakal isteri kedua ni bertujuan bukan mau jaga laki, tapi sebenarnya mau mengikis harta atau cuma mau duit. Jadi uncle advise dia supaya buat satu ikatan hibah, di mana harta yang sepatutnya menjadi harta pencarian tu dijadikan harta hibah, diserahkan kepada anak dan isteri. Jadi perkara-perkara macam gini ni dia boleh mengharmonikan semula keadaan tu, di mana selama ni si suami ni takut mau balik rumah sebab asal balik bergaduh. So setiap kali itulah akan diungkit mengenai kecurangan lelaki ini. Apabila uncle sudah advise buat begini, di mana uncle mengarahkan suami itu untuk bawa isteri dia. Kebanyakan isteri ni dia akan beranggap negatif terhadap peguam si suami. Jadi uncle pun explain kepada suami kepada isteri dia tu supaya kena faham, walaupun peguam syar'i ini merupakan peguam terhadap pihak yang lain, insya-Allah peguam syar'i ini dia masih lagi memegang atau berpaksikan kepada syariah, iaitu keadilan. Jadi di mana isteri itu sangat bersyukur dan bergembira dengan apa yang telah suami putuskan, iaitu di mana dia memutuskan dirinya untuk membayar nafkah secara regularly dan membayar nafkah anak dan menghibahkan harta yang sepatutnya menjadi harta pencarian tu dihibahkan kepada isteri dan anak-anak. Jadi mau uncle bagi tahu, biarpun dalam kisah yang bini uncle cerita tadi dia berakhir dengan perceraian, tapi sebenarnya seorang peguam ataupun pengamal perundangan syariah dia masih boleh membuat satu alternatif penyelesaian dengan membuat ikatan perjanjian persetujuan tu, di mana apabila berlakunya perjanjian ni, insya-Allah si suami ni dia akan sedar sama ada keputusan yang sebelum ni yang dia cuba buat untuk berpoligami ni dia mampu ataupun tidak. Yang kedua, di situlah bakal isteri kedua tu dia akan mungkin kalau dia seorang yang mata duitan, apabila dia mengetahui perkara tersebut, di mana si suami ni sudah pun memberikan segala harta dia, menghibahkan harta dia kepada isteri pertama dan anak-anak isteri pertama, dan serta komitmen yang ada pada si suami, jadi berkemungkinan besar bakal isteri kedua tu dia akan ghostan. Kalau dia betul-betul niat jahat lah, kalau dia betul-betul memang mau jadi bini kedua, itu benda yang berlainan lah. Sekurang-kurangnya kita sudah buat satu tindakan di mana benda ini boleh membentras terhadap pisau cukur. Okey? Dan yang kedua, kita boleh memberi security terhadap anak dan isteri yang pertama tersebut. Okey? Serta orang cakap tanggungjawab yang selama ni diabaikan oleh si suami itu, di mana selama ni dia tidak pernah memberi nafkah isteri itu secara konsisten. Lepas tu kalau dia bagi pun memang bagi orang cakap yang tidak ngam lah dia punya nafkah tu. Orang cakap sikit lah kalau dibandingkan dengan yang semasa buat perjanjian tu. Sebab apa? Uncle yakin kebanyakan suami-suami, terutamanya yang golongan orang cakap M40 lah, uncle tidak mau cerita yang B40 ya, M40 ataupun T20,
kebanyakan dorang nih kalau mau bagi bini itu dia memang bagi rendah sangat. Jaranglah ada orang mau bagi bini nih yang orang cakap 1,000 ke atas. Majoriti bila uncle tanya secara ikhlas berapa dorang mau bagi nafkah, even di mahkamah sendiri, jarang kita dengar apabila ada tuntutan nafkah isteri, suami itu rela untuk bagi RM1,000 sebulan. Kebanyakannya di bawah RM1,000. Sedangkan pada hakikatnya, pembantu rumah sekarang rate gaji pun sudah RM1,000. Tapi inilah yang menyebabkan ketidakpuas hati para wanita ataupun bekas isteri apabila ke mahkamah, dorang hanya akan dapat nafkah edah ke apa tu di bawah RM1,000. Padahal pembantu rumah ni gaji RM1,000. Jadi inilah yang senario yang betul-betul berlaku pada masa sekarang. Tapi benda ni kita sebenarnya jangan menyalahkan kepada mahkamah. Sebab apa? Para isteri itu dia buat tuntutan tanpa diwakili oleh peguam. Apabila tanpa diwakili oleh peguam, maka isteri ni tidak tahu macam mana cara supaya dorang boleh dapat nafkah yang sesuai. Sebab hakim bicara kena mengikut kepada kemampuan si suami. Yang biasa berlaku bekas isteri ini, dia tidak mampu membuktikan Bukan dia kemampuan. tidak mampu, dia tidak pandai betul. Dia tidak pandai, dia tidak faham, arif. tidak arif untuk membuat tuntutan dengan membuktikan kemampuan si suami di dalam membayar nafkah. Jadi oleh kerana tidak ada pembuktian tersebut, maka hakim terpaksa memberikan kadar nafkah apa yang telah dibuktikan di mahkamah. Jadi hal-hal begini kadang-kadang kesedaran wanita atau bekas isteri itu dia kurang dari segi mendapatkan hikmat seorang peguam bagi menjamin ataupun menjaga hak mereka selaku bekas isteri maupun wanita. Jadi kalau yang tadi macam cerita tadi isteri itu kan, dia dalam cerita tu cakap dia sudah bertahun-tahun menahan. Artinya selepas reunion tu suami dia bertahun-tahun sudah mabuk cinta. Betul. So kalau dia datang kan, sepatutnya apakah advice yang sepatutnya untuk membantras mungkin tak payah tunggu bertahun-tahun ke bila sudah tercium tu ada curang-curang kan. Apakah tindakan yang sepatutnya isteri tu buat awal-awal? Jangan tunggu sampai maruah tu diaibkan pula oleh mentua lah, oleh suami lah, kawan-kawan lah. Okey. Macam mana yang Uncle advice tadi, apabila benda ni sudah kamu cium, kecurangan Uncle tu. pasti apabila ada berlaku kecurangan, benda ni disebabkan oleh lelaki ni dia tidak pernah kena tuntut apa-apa. Selalu gitu kan? Selalunya begitu. Walaupun dia ni dalam golongan orang yang mampu, mungkin berada. Kebanyakan isteri dia tidak akan membuat tuntutan di mahkamah. Apalagi isteri ni kan dia bekerja, isteri ni yang bekerja mempunyai pendapatan, pejabat tinggi juga. Jadi apabila tidak ada tuntutan, jadi suami ni beranggap dia ni mampu. Lepas tu dia ni sudah berlaku adil, segala-galanya cukup. Padahal ada lagi benda dalam rumah tu yang tidak cukup. Cuma isteri ni dia tidak mau kecoh. Dia cuba selesaikan dengan tidak memberi beban terhadap si suami. Dan satu lagi, bila suami ni tahu isteri ni mampu untuk hadir ke mahkamah untuk buat tuntutan, jadi dia punya tindakan gila bayang tu mungkin akan tersekat. Sebab dia tahu dia di mana dia nampak ada peluang untuk berbuat demikian, jadi dia akan cuba buat. Kebanyakan orang buat kesalahan ni, dia nampak dia ada peluang. Dia nampak dia tidak ada teguran. Dan dia merasakan apa yang dia buat ni betul. Jadi, bila kamu sudah cium bau bahawa suami kamu ni mulai sudah mau ada ciri-ciri atau bunga-bunga terhadap mau main kayu tiga, padahal gaji dia cukup-cukup saja. Sebenarnya dia cukup pun. Kalau mau dibagi dia 100%, Angka rasa
Satu Tak sen cukup. pun duit dia tu tidak ada lebih. Jadi benda ni sebelum dia pergi lebih jauh adalah lebih baik kamu membuat tuntutan. Dan tuntutan yang kamu buat tu tolonglah berdasarkan atau dibantu oleh orang yang mengetahui. Sebab macam gini, Pak. Kalau kamu mau pergi ke suatu tempat, tempat tu kamu tidak pernah pergi seumur hidup. Anulah, enggak beginilah. Kalau kita mau naik Gunung Kinabalu, Aha. yang mana lagi senang, tanpa guide atau tiada guide? Yes. Bayangkan, jalan Denai itu, dia banyak jalan. Mungkin ada 10 jalan. Kamu tidak pernah mau pergi naik gunung tu. Gunung So, Kinabalu kamu lah. tu mau jimat, kamu rasa, boleh juga kita naik. Memang boleh. Tapi masalahnya, adakah Sampai kamu kah? naik akan sampai ke puncak? Selamatkah? Selamatkah? Turun Jauh sampai berapa jauh kamu kena pergi? Kalau kamu ada tourist guide, mungkin tourist guide tu Dia akan dia akan guide tunjukkan kamu jalan segala-galanya. yang betul, singkat, tidak bahaya, Ya. ada tempat rehat Anu apa lagi semua. lain, masa dia jam berapa? Dia boleh agak sudah masa kamu berapa lama kamu boleh sampai dalam keadaan kamu punya kondisi tenaga. Jadi benda-benda begini kita walaupun kita hebat, macam mana orang tu hebat, mungkin dia berpendidikan tinggi. Bila dia naik gunung, betul. dia tetap memerlukan malim gunung tu ataupun tourist guide tu. Sebab apa? Tourist guide ni saja yang mampu tunjukkan jalan yang betul dan orang cakap Sebab dia expert. sebab dia expert. Sama juga di dalam membuat tuntutan di mahkamah. Sebab uncle percaya tiada bah orang buat tuntutan di mahkamah ni banyak kali, Hari-hari. melainkan peguam. Sebab peguam itulah dia punya kerja. Kalau kamu cakap mau tuntut nafkah, seorang peguam tu uncle rasa dia sudah buat tuntutan tu lebih daripada berpuluh-puluh kali. Apa kes pun yang ada di mahkamah, dia sudah buat berpuluh kali. Jadi, kamu anggaplah peguam ni merupakan kamu punya maling gunung yang membawa kamu ke puncak gunung tersebut. Jadi, bukan orang cakap agak mustahil. Boleh kamu sampai ke puncak tu, tapi mau berapa lama? Ada yang orang tidak mampu naik sebab sudah pergi jalan yang jauh. Dia tersilap jalan. Jadi, kebanyakan siapa yang kamu mau salahkan? Adakah gunung itu? Gunung tu kita anggap sebagai mahkamah. Kamu mau anggap itu fizikal gunung tu yang kamu sebab kamu dah sampai. Sedangkan kamu boleh sampai apabila kamu menggunakan hikmat maling ataupun tourist guide tu. Jadi sama juga dalam membuat tuntutan di mahkamah. Kamu kena ada orang yang expert. Jadi benda begini kamu kena faham apabila kamu membuat tuntutan, kamu buatlah tuntutan dengan cara yang betul. Jadi kan artinya tadi kan kau cakap kalau suami ni kan dia nampak peluang sudah, di situlah dia mula mau cari peluang untuk Betul. dia anu. Jadi Betul. that's mean kalau sudah tercium bau macam mau curang-curang tu kan, isteri kena pandai dia mesti tutup peluang tu. Betul. So, kalaulah kamu membuat tuntutan di mahkamah, contohnya kamu buat first tuntutan nafkah anak. Jadi, suami ini dia akan terhantuk tau di dinding. Dia cakap, wah ya, bini aku ni rupanya dia ni jangan main-main. Dia boleh buat tuntutan ke mahkamah. Bila isteri itu sudah buat tuntutan nafkah anak, so that's mean suami akan tahu, lepas ni confirm dia tuntut lagi nafkah dia. Ada lagi atas pencarian. So that's mean dia ni akan bila dia hanyut ke kiri, bila dia sudah nampak isteri dia berani bertindak di mahkamah, berkemungkinan besar dia akan tarik balik dari kiri itu untuk menghalang ke kanan. Sebab apa? Mungkin dia akan sedar, selama ni dia hanyut, dia leka, dia dibuai oleh mimpi yang dia ni kunun mampu. Angau, betul. Angau lah apa. So, sekurang-kurangnya apabila kamu membuat tindakan di mahkamah, benda ni dia akan cakap gini, yang sudahlah betul, bikin malu saya kita pergi mahkamah. Waktu itulah dia akan perasan perkara yang bini dia buat tuntutan di mahkamah tu dia rasa malu. Padahal apa yang bini dia buat tu betul. Sebab apa? Tidak ada
peruntukan nafkah anak yang sewajarnya diberikan oleh seorang suami itu. Mungkin di situ juga baru dia sedar bini dia tahu dia ada affair sebenarnya. Ya. Dia tidak tahu yang bini dia tahu dia berhabis tapuk kan. So benda begini, apabila bayangkan kalaulah si isteri tadi itu yang bini uncle cerita, bayangkanlah dia sampai tahap dia kutuk sudah bini dia tidak pandai buat kerja bla bla bla, isteri dia tidak baik, mentua pun kutuk. Wow. Cuba bayangkan kalau dia membuat tindakan awal dengan membuat tuntutan di mahkamah. Kamu rasa mentua dia berani kutuk? Sebab apa? Terbuktilah anak dia ni tidak bertanggungjawab dengan tidak menyediakan nafkah yang secukupnya. Sebab itulah bini dia buat tuntutan di mahkamah. Tapi oleh kerana tiada tuntutan, jadi advantage untuk pihak suami itu kutuk. Lepas kutuk, family lagi ikut. Lepas tu disampaikan lagi di office sampai segala sana. Jadi benda ni sudah jadi macam si bini pula yang salah. Si bini pula yang dah pandai jaga. Padahal yang buat kesalahan tu adalah pihak suami. Si bini pula jadi mangsa. Sebab benda dalam rumah tangga ni, dia tidak boleh kita tunjuk satu pihak. Sebab benda ni dia akan harmoni mesti melalui dua belah pihak. Suami dan isteri. Jadi kalaulah benda ini kita mau ikut cara yang macam bini uncle cerita sampai di hujung pengakhiran cuma cerai, benda ni akan lebih teruk. Jadi sebagai pengamal perundangan, uncle advice bila kamu sudah cium, laki kamu mulai sudah mau angau, mau try sudah memberanikan diri, so kamu pun beranikan diri, melangkahkan diri ke mahkamah. Ataupun macam dalam cerita ni, isteri dia ialah seorang penjawat awam yang tinggi lah, profesional kan. So mungkin salah satu step lagi yang dia boleh buat ialah dia kena selamatkan harta-harta dia. Yes, mesti ada harta atas nama isteri kan. Kalau profesional selalunya, kalau sudah kahwin 15-20 tahun ni, betul, dia memang ada kumpul harta. So kalau itu macam mana advice dia untuk selamatkan harta tu dulu? Sebab contohlah lepas perceraian kan mesti ada tuntutan-tuntutan seterusnya kan. Jadi macam mana dia mau selamatkan harta dia tu? Okey. Untuk para pasangan, either suami atau isteri lah kan, mau menyelamatkan harta dia sebelum berlaku perceraian, instrumen yang perlu kamu ambil adalah ikatan hibah. Ikatan hibah akan mengeluarkan harta tersebut menjadi harta pencarian, di mana harta yang kamu miliki semasa dalam perkahwinan tu kamu perlu hibahkan kepada orang yang tersayang. Selalunya yang uncle advice adalah menghibahkan kepada anak-anak. Sebab kebiasaannya, contohlah yang menghibahkan ni ibu kepada anak, jarang bapa mau fight. Sebab dia tahu harta tu sudah diserahkan kepada anak-anak mereka. Sama juga dengan ibu. Ibu ni jarang mau fight harta yang sudah diserahkan kepada anak-anaknya. Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah membuat ikatan hibah dan menyerahkan harta di mana yang kamu rasa itulah harta pencarian, diserahkan ataupun dihibahkan kepada anak-anak. So, contohnya begini, yang lebih clear, isteri tu ada satu biji rumah, ada satu keping tanah lah. So kalau dia mau hibahkan tu artinya dia pergi ke Peguam Syar'i untuk membuat ikatan hibah, kontrak ikatan hibah untuk dihibahkan kepada anak-anak. Rumah itu dengan tanah itu kepada anak-anak dihadiahkan kepada anak-anak dia. Betul. So benda ni jadi clear. Jika si suami itu ada ataupun si suami atau isteri mana-manalah yang berhajat untuk menuntut harta pencerian, benda ini sudah pun terkeluar harta tersebut. Ini kita cerita isteri yang ini kalau isteri lah. Sebab pernah uncle ada satu senario di mana mereka ni mau bercerai dan dikhawatiri si isteri itu ingin membuat tuntutan harta pencerian terhadap rumah yang mereka miliki selama dalam perkahwinan, di mana si bapa tadi telah menghibahkan keseluruhan harta rumah tu kepada anak-anak. Jadi benda ni orang cakap
si isteri itu sudah tidak ada peluang lah untuk menuntut harta pencarian. Okey. Okey, signifikan dia untuk buat hibah ni ialah secara normal kan, selepas perceraian ada satu tuntutan. Tuntutan, nama tuntutan tu apa? Harta sepencarian. Jadi hibah ni dia dilakukan supaya harta sepencarian ini tidak dapat dituntut. Ataupun kalau tuntut mungkin sikit lah kali kan? Ya, di mana yang harta yang tidak dihibahkan lah, yang itu dia boleh tuntut. Okey. Itulah signifikan dia. Itulah dia punya kepentingan kenapa wajarnya kamu membuat ikatan hibah sebelum berlakunya perceraian. So, kalaulah ada dia cakap, "Oi, ini boleh tuntut ni sebab apa ini berlaku dalam perkahwinan." So, tuntutlah. So, uncle waiting for fight. Kan? So, siapa yang buat ikatan hibah tu, kamu lantiklah peguam yang boleh lawan terhadap tuntutan harta pencerian, harta yang telah dihibahkan. Don't be worry. Seorang peguam yang baik, dia akan lawan dengan fakta ataupun hukum-hukum yang ada. Okey? Jadi dapatkan hikmat seorang peguam syar'i. Jadi daripada cerita yang kita cerita tadi tu, okey. Isteri tu suami dia curang. So dia punya kesilapan sana, dia lambat membuat keputusan. Ya, dia lambat buat keputusan dan dia ni orang cakap lebih banyak makan hati, berulam jantung daripada mendapatkan advice daripada pengamal perundangan. So uncle mau jadikan tu sebagai pengajaran atau tauladan. Kamu jangan tunggu parah baru mau jumpa peguam. Kalau boleh, jangan sampai maruah tu diaibkan. Yes, jangan sampai maruah tu diaib-aibkan baru kita mau jumpa dengan peguam. Macam isteri pula jadi mangsa. Ya, padahal isteri Salah ni sudah. Dia banyak berkorban. Jadi kita bukan mau cakap juga mau menangkan isteri atau mau menangkan suami. Sebenarnya yang buat salah ni dua belah pihak pun ada. Pengalaman uncle, lelaki pun ada buat salah, perempuan pun ada buat salah. So isunya sekarang bukannya suami atau bukannya isteri, tapi isunya ialah siapa yang lebih pintar membuat tindakan terhadap apa yang telah berlaku. Jangan sampai kita diaibkan. Okey? Jadi tadi sepatutnya dia jumpa awal lah kan. Ya, jumpa dan dapatkan hikmat nasihat dengan membuat tindakan yang wajar lah, supaya benda ni tidak orang cakap ke tahap sampai mahu bercerai lah. So itu the first one. The second one, sebelum dia bercerai, dia kena pintar sikit dengan dia save dulu dia punya harta-harta sebelum menjadi perebutan semasa berlakunya perceraian. So sekarang dia tidak lalui semua tu, dia lalui proses perceraian. So kalau contohlah dia datang dan dia ingin advice untuk bercerai. So apakah step-step yang seterusnya akan kena advice untuk dia buat cerai? Apakah kena ada bukti apakah apa semua? So di dalam perceraian ni, isteri sebenarnya boleh memohon cerai melalui dua jenis cerai. Actually ada banyak, ada 7 jenis cerai. So cerai seandainya si suami, tapi uncle nampak dalam cerita tadi tu, berkemungkinan besar si suami tu willing to divorce. Sebab apa? Dia sudah ngau dengan yang perempuan yang baru. Jadi cerita dia, kalau bagi uncle, seandainya dia berdasarkan kepada fakta kes juga. Seandainya ada fakta yang boleh si isteri tadi memohon cerai secara cerai taklid, maka dia boleh buat satu tuntutan cerai taklid. Seandainya tiada, dia boleh mohon untuk cerai fasah. Okey? Sebab apa? Dalam tuntutan cerai fasah atau taklid tu, dalam masa proceeding berjalan, perkara cerai jenis ini boleh ditukar kepada cerai persetujuan. Seandainya suami tadi itu bersetuju untuk melafazkan cerai secara damai ataupun secara persetujuan. Jadi uncle mau advice supaya kamu membuat satu tuntutan yang sesuai. Jangan membuat satu tuntutan di mana tuntutan itu akan melambatkan lagi
proses perceraian tersebut. So Okey. proses perceraian tu dia akan lambat kalau isteri tu tak tahu mana satu cerai yang sesuai untuk dia. Ya. Jadi kena pilih jenis cerai yang sesuai berdasarkan kepada fakta kes kenapa kamu ingin bercerai. Okey? Jadi jangan silap pilih cerai. Sekali lagi Uncle advise supaya dapatkan hikmat seorang peguam yang faham tentang selok-belok undang-undang. Selalunya masalah yang akan timbul tu orang tak tahu mana satu Jenis cerai. jenis yang perlu Jadi dipilih dia betul punya kan? cerita cerainya itu jadi lambat lah. Macam pengalaman Uncle, kebanyakan orang ambil peguam ni bila dia sudah melalui proses cerai itu bertahun. Bayangkan, kamu sudah mau setahun, mau masuk 2 tahun, baru kelang kabut cari peguam. Baru dia surrender. Baru dia surrender. Inilah masalah masyarakat kita. Dia mau cuba dulu. Sudah dia cuba setahun, 2 tahun tidak jalan, baru ambil lawyer. Duit habis, masa kena buang, tambah lagi bayar lawyer. Malu. Cuba daripada awal. Berapa banyak kamu boleh jimat. Tapi semua alasan cakap tiada duit. Tapi bila sudah buat sendiri, tidak dapat, last kali kena hire juga lawyer. Tidak tahu dari mana datang tu duit. Jadi janganlah buat alasan yang Jangan buang masa. jangan buang masa lah. Jadi direct to the point untuk mendapatkan hikmat peguam supaya kamu ni mendapat hak kamu yang betul tanpa membuang masa dan wang ringgit. So saya sambung lagi cerita yang tadi tu, okey? So akhirnya isteri ni menuntut cerai, dia tidak mau lagi jadi beban kepada hidup suami tu. Cara terbaik ialah suami tu melepaskan dia dan mereka redo jodoh mereka sampai sini saja. So kepada wanita-wanita di luar sana, dia ingin berpesan lah, hati-hati dengan suami, tengok perubahan awal. Kalau selalu pergi outstation, pergi reunion tu, faham-fahamlah dia akan jadi punca suami tu jadi mamai dan mabuk cinta. Jadi dia tulis sini, dia berharap keputusan dia ini dapat merubah hidup dia dan anak-anak dia, dan dia akan membawa anak-anak dia untuk tinggal bersama dia dan akan berjuang untuk mendapatkan hak anak-anak. Dan kerana isteri ni dia ada cukup bukti kecurangan suami yang tidak bertanggungjawab. Jadi macam mana mudahnya urusan hidup dia dan anak-anak yang akan dia lalui selepas ini ataupun susahnya macam mana, itu ialah yang akan bagi dia semangat dan kesabaran. Dia hanya berserah kepada Allah saja. So dalam cerita ni mungkin boleh cerita sikit pasal hak jagaan anak tu. Bolehkah dia guna bukti-bukti curang laki dia tu untuk bantu dia untuk dapatkan hak jagaan anak dia yang 3 orang tadi tu? Okey, jawapan dia boleh. Apa-apa bukti kecurangan tu, dia merupakan satu advantage terhadap sebelah pihak, contohnya ibu, itu advantage dia lah. Tapi Uncle mau beritahu, di dalam hadanah ni kena tahu adalah hak jagaan kekal untuk anak di bawah umur 18 tahun. Oh, sekali dia keluar perintah tu dia kekal lah tu? Kekal sehingga 18 tahun. Okey. So maksudnya sekarang di dalam undang-undang, prioriti di dalam menjaga anak-anak di bawah umur ni memang mama. Yang kedua adalah mama kepada mama atau nenek sebelah ibu. Ketiga adalah bapa. Keempat adalah nenek sebelah bapa. So maksudnya dari segi undang-undang untuk hak penjagaan anak tu pun sudah memang prioriti. Bukan semestinya ibu, tapi prioriti keutamaan adalah ibu. Jadi sekarang ni, apa yang perlu kamu faham adalah bagi anak umur yang 10 tahun ke atas ataupun lebih specifically 9 tahun bagi anak perempuan, 7 tahun ke atas bagi anak lelaki, anak ini boleh memilih kepada siapa yang dia selesa untuk tinggal. Boleh memilih bukan semestinya hakim akan ikut cakap. Tidak, dia boleh memilih. Dibenarkan untuk memilih kepada siapa yang anak itu ingin tinggal bersama. Sebab anak-anak sekarang ni dia lebih matang, di mana dorang ni boleh menilai siapakah penjaga yang lebih baik. So don't worry kepada ibu-ibu, kalau kamu ni memang seorang ibu yang baik, penjaga yang baik, penyayang, insya-Allah anak itu akan memilih kepada kamu. Jadi bagi anak yang di bawah umur yang Uncle sebut tadi tu,
7 tahun ke bawah, 9 tahun ke bawah bagi perempuan, itu memang prioriti kepada ibu. Chances untuk bapa ambil itu memang agak sukar, walaupun boleh. Tapi dia kena buktikan banyak sebab lah yang membolehkan si bapa yang ambil tu anak. Okey, sebab di dalam undang-undang ada 5 perkara juga yang boleh menggugurkan hak seorang ibu tu daripada menjaga anak. Jadi berhati-hatilah wahai ibu di dalam 5 perkara tersebut. Okey, apakah 5 perkara tersebut? Nanti uncle akan maklumkan dalam sesi yang lain lah, di dalam spesifik terhadap hak jaga anak ataupun hadanah. Ada 5 perkara yang membolehkan seorang ibu tu hilang kelayakan. Salah satu sebab adalah, ini yang paling penting, murtad. So kalau ibu yang murtad, jangan mimpilah dia boleh jaga anak. So that means dia tidak akan dapat menjaga anak. Dan yang kedua ni, ini yang banyak ibu buat, iaitu cuba berhijrah atau berpindah dengan tujuan supaya bapa dia ni dah dapat jumpa anak. So jangan buat perkara tersebut, di mana dia cuba menghalang untuk bapa dia berjumpa dengan anak-anak dia ni. Ini juga punca utama seorang ibu tu hilang kelayakan untuk menjaga anak. So ada 3 lagi kan? 3 tu adalah, salah satunya adalah ibu yang berperangai keji. Okey, dan sedia maklum perangai keji dia tu dimaklumi. Ini juga paling senang cerita jadi kerja yang dah bagus lah, macam pelacur lah, jadi GRO lah, jadi penjual dadah lah, benda-benda macam gini ni, ini confirm boleh menggugurkan hak kelayakan si ibu. Dan yang seterusnya adalah seorang ibu yang terkenal cuai di dalam menjaga anak ataupun membuat satu penderaan terhadap si anak itu. So ini pun boleh menggugurkan hak kelayakan si ibu tadi daripada mendapat hak jagaan anak. So make sure benda-benda 5 perkara tadi itu tidak dilakukan oleh seorang ibu kalau mau menjaga anak itu. Ingat, hak jagaan anak ni just sampai umur 18 tahun. Apabila anak tu sudah 18 tahun, sudah tidak ada kes untuk berebut anak, sebab anak tu boleh layak untuk pergi ke mana-mana yang dorang suka, sama ada ibu ataupun bapa. Okey, walau bagaimanapun anak ni direbut, jangan lupa nafkah anak wajib ditanggung oleh bapa kandung. Jangan pula si bapa ni trip-trip mantang-mantang si ibu ni dapat hak jaga anak. Dia cakap, kau yang sangat mau jaga anak kan, so kau tanggunglah tu. Tidak. Dalam undang-undang, walaupun ibu ni suri rumah dapat hak jaga anak, nafkah anak wajib diberikan oleh bapa kandung. So wahai ibu, tuntutlah nafkah anak kepada si bapa kandung anak tersebut. Contohlah dalam cerita ni kan, suami dia mau rebut juga anak tu. Okey. So macam mana dia punya proses tu? Adakah dia senang dapatkah ataupun isteri dia macam mana, dia mau fight kah? Macam mana dia punya keadaan tu? Keadaan dia, kita tengok siapa yang buat tuntutan hak jaga anak. Kalaulah si ibu yang buat tuntutan. Ini suami lah. Suami dia mau, sebab kan dia curang. Jadi isteri ada semua so kalau si suami yang buat tuntutan, so maka si isteri tu dia akan jadi defendant. Jadi pastikan si isteri tu mendapatkan hikmat peguam untuk membuat pembelaan terhadap tuntutan si suami itu. Sebab apa? Di dalam mahkamah ni, dua belah pihak boleh menjadi penuntut, either suami ataupun isteri. Siapa yang tuntut duluan dianggap sebagai plaintiff, siapa yang dituntut tu dianggap sebagai defendant. Di mana defendant ni dia perlu membuat pembelaan terhadap dakwaan yang telah dilakukan di mahkamah. Contoh, suami mendakwa dia ingin menjaga ni anak dengan alasan bekas isteri ni bla 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 dan bla. Mungkin adalah tuduhan dia yang mungkin tidak betul ke ataupun betul ke apa. So dapatkan pembelaan dari seorang peguam dengan membuat penyata pembelaan terhadap dakwaan tuntutan nafkah hak jaga anak tu tersebut. Macam kalau dalam keadaan situasi ni kan, mestilah bini tu kecewa kalau laki tu tiba-tiba mau tuntut
hak jagaan anak, sudahlah dia buat begitu-begitu buat masalah kan. Actually, benda ini normal berlaku. Apabila berlakunya perceraian, selepas perceraian ni biasanya tuntutan hak jagaan anak ni ini memang selalu dilakukan. So, ibu tak payahlah mau kecewa-kecewa, bersedialah untuk menghadapi kes tersebut. Biasanya inilah yang akan terjadi di mahkamah. Bila berlaku perceraian, perebutan anak confirm akan datang. Jadi, kita lihat siapa yang mau buat tuntutan dulu. Sama ada ibu ataupun bapa. Tapi kalau laki dia tu yang curang, itu advantage lah kan dengan isteri dia. Yes, memang ada advantage. Tetapi kita kena tengok fakta kes tersebut. Sebab di dalam tuntutan hak jagaan anak, ada 4 perkara yang dilihat oleh hakim. Iaitu di mana yang lebih kondusif anak itu tinggal. Dari segi kebajikan dia, pendidikan dia, dari segi agama dia, dari segi kesihatan dia. Ada 4 perkara yang dinilai. Sama ada anak tu bila tinggal dengan bapa lebih better dia punya keadaan atau dengan ibu. Tapi kalau cerita ni memang ibu lah, sebab dia pun profesional kan. Yes, sebab itulah kita kena lihat fakta kes. Sebab terlalu awal untuk Uncle judge which one yang akan menang. Sebab sebarang keputusan akan diputuskan oleh hakim berdasarkan fakta, dokumen dan saksi yang hadir ke mahkamah di dalam tuntutan tersebut. So, okay, saya sambung lagi cerita tadi. Jadi, isteri ni kita kagum lah tengok semangat dia untuk bangkit berjuang dan mendapatkan hak dia untuk dia bahagia dan mengubat hati dia sendiri yang terguris oleh suami dia kan. So, keberanian ni sepatutnya itulah menjadi contoh pada wanita-wanita lain, sebab susah juga mau menolak ketentuan Allah bila kita sudah berusaha dengan baik dan dengan baik, tapi itu jugalah yang takdir kita dapat. Yang kita mau hanyalah untuk meneruskan hidup kita dengan tenang. Jadi usaha tu perlu ada kesabaran dan untuk melepaskan sesuatu yang dia sayang tu, macam suami dia dan rumah tangga dia lah, bukan sesuatu yang senang, bukan sebab sudah tidak sayang, tapi kerana ada keutamaan lain. Keutamaan lain tu mungkin anak-anak dia, mungkin dia mau hidup dia lebih tenang, lebih bahagia. So insya-Allah dia tulis sini, dia berdoa Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin dalam cerita ni ada komen tak? Okey, komen uncle ialah bersyukur sebab ibu ni atau wanita ni tadi dia memilih untuk bahagia daripada dicaci berterusan seumpama macam orang yang tiada maruah. Jadi tindakan dia untuk bercerai itu merupakan satu tindakan yang wajar lah apabila merasakan sudah tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi kita kena faham apabila kita berada di situasi perempuan tu tadilah. Maksudnya benda ni selalu terjadi. Jadi sebelum dia terjadi kepada diri kita, uncle mau bagi tahu adalah supaya kita ni sentiasa alert terhadap perbuahan pasangan kita tu. Bila ada tercium saja bau-bau rasa macam ada bunga-bunga sudah, jadi cepat-cepatlah bentras dengan membuat tuntutan di mahkamah. Okey. So, benda macam gini akan lagi ada wujud pertanyaan daripada si suami. Dia cakap, "Uncle, macam mana kalau isteri pula yang bertebiat?" Okey, di dalam undang-undang seandainya isteri ini dia mulai sudah untuk berubah, suami itu dia boleh buat tuntutan isteri kembali taat. Okey, supaya isteri dia tu yang tadi orang cakap mau angau ke apa tu, dia kembali taat kepada si suami itu. Kita masih ada beberapa tuntutan di mahkamah yang boleh dituntut oleh para suami. So don't worry, dapatkan hikmat seorang peguam supaya dia boleh advise kamu apa yang perlu kamu buat. Okey? Mungkin ada masa lagi kan, mungkin boleh cerita kalau selepas perceraian tu kan, apakah tuntutan-tuntutan yang isteri ni boleh buat?
kepada suami itu. Okey. Isteri yang dianiaya ni. Bagi seorang isteri yang telah bercerai, actually uncle ada buat satu e-book, di mana e-book uncle tu, uncle ada tulis 9 tuntutan si isteri, bekas isteri ni apabila berlakunya perceraian. So kamu boleh tuntut ke 99 tu. Actually mungkin kamu dah sampai hati lah mau tuntut 9 tu. Ada yang benda yang tidak perlu dituntut, contohnya macam hak tempat tinggal tu. Kebiasaannya apabila berlaku perceraian, hak tempat tinggal tu akan diberikan oleh bekas suami lah dalam tempoh iddah. So okey, basically apakah yang boleh kamu tuntut apabila berlakunya perceraian? Yang pertama sekali, kebiasaan orang akan tuntut adalah nafkah iddah. Selepas membuat tuntutan nafkah iddah, for sure dia akan buat tuntutan muta'ah. Banyak orang dah tahu ni apa muta'ah ni. Muta'ah ni adalah sagu hati disebabkan berlakunya perceraian. Sudah 2 kan angka sebut. Selepas muta'ah dia akan tuntut macam biasa, nafkah anak ataupun tuntutan hak jagaan anak dululah basically. Itu tuntutan hak jagaan anak, iaitu hadanah. Bila dia sudah dapat hadanah, dia akan buat tuntutan nafkah anak tu, sebab hak jagaan tempat si ibu. Sudah 4 tadi. Apabila ada tuntutan nafkah anak, berkemungkinan semasa di dalam perkahwinan ada tunggakan nafkah yang belum diberikan oleh si suami tadi, ex-suami lah. So dia boleh buat tuntutan tunggakan nafkah. Okey, tadi ada berlaku nafkah iddah. Mungkin di dalam perkahwinan ada nafkah isteri yang tidak diberikan oleh si suami. So si isteri itu tadi, bekas isteri, boleh buat tuntutan tunggakan nafkah isteri. Sudah berapa? 6 sudah tuntutan. Selepas tu kebiasaannya orang akan tuntut harta sepencarian. Sudah 7. Okey, harta sepencarian. Okey, so apabila ada tuntutan harta sepencarian, yang ke-8 dia boleh buat tuntutan ganti rugi perkahwinan. Ini yang ke-8. Okey, yang ke-9 tu yang tadi itulah yang uncle cakap, jarang orang tuntut sebab kebiasaannya suami akan bagi hak tempat tinggal. Okey, ganti rugi perkahwinan ni uncle bagi contoh adalah, contoh dalam perkahwinan tu si isteri banyak kali buat gadaian emas sebab mau tolong suami, mungkin buat loan peribadi untuk tolong bisnes suami. So apabila berlaku perceraian, kamu boleh menuntut ganti rugi perkahwinan. Okey, maksudnya dalam perkahwinan tu kamu ada buat gadaian untuk suami kamu, ada buat loan pribadi khas untuk suami kamu. So benda ni boleh dituntut semula kepada si suami. Jadi 9 tuntutan yang boleh dituntut oleh bekas isteri terhadap bekas si suami. Okey, itu adalah tuntutan secara ringkas lah yang kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Mungkin boleh cerita pasal e-book? Okey, e-book. Actually, uncle ada buat 3 e-book. Pertama adalah e-book mengenai 7 jenis perceraian. Yang kedua adalah uncle punya e-book mengenai 9 tuntutan seorang bekas isteri terhadap suami apabila berlakunya perceraian. Yang ketiga, uncle ada buat e-book mengenai hibah dan wasiat, apa perbezaan dia, siapakah golongan sasar yang perlu membuat ikatan hibah. So uncle ada e-book tu 3. Dan yang keempat adalah senarai kes, tajuk kes yang ada di mahkamah syariah. So uncle ada 4 e-book lah yang kamu boleh dapatkan daripada uncle secara free, percuma. Uncle sedekahkan ataupun hadiahkan lah kepada semua follower uncle yang tidak henti-henti menyokong uncle di dalam FB menjadi follower uncle yang berminat untuk belajar undang-undang syariah. So uncle akan bagi secara percuma, dengan syarat kamu kena WhatsApp uncle, bagi nama penuh dan bagi daerah tempat kamu tinggal sekarang. Contohnya kamu orang Sabah tapi tinggal di Shah Alam. So begitulah, uncle saya orang KB tapi sekarang menetap di Shah Alam. So bagilah nama, janganlah nama putus-putus. Ini nama
Contoh nama Khatijah, tulis sana Katie. Nama saya Katie, Uncle. Uncle minta nama penuh Khadijah. Bila Uncle tanya binti, baru mau kasih tahu Ibrahim. Khatijah binti. Cubalah begitu directly, Khatijah Ibrahim. Kan senang. Ini satu-satu Uncle mau tanya. Sudahlah mau minta ebook free, malu-malu lagi mau kasih nama penuh. Don't worry, segala kamu punya detail pribadi itu akan dirahasiakan. Uncle cuma mau dapatkan data untuk untuk data Uncle sahaja, supaya orang cakap kita kenal terhadap prospek ataupun follower Uncle itu sendiri. So, itulah cara dia untuk kamu dapatkan e-book secara percuma daripada Uncle dengan WhatsApp Uncle. So, itu je lah kan? Yang itu saja pada kali ini. So, apa yang baik tu datangnya daripada Allah. Apa yang kurang tu mungkin Uncle salah cakap ke, terlebih cakap ke, cakap tidak shock ke apa kan, itu kelemahan daripada Uncle sendiri. So, Uncle harap apa yang kami sharing pada hari ini memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan ilmu undang-undang itu sendiri. Okay? So, Uncle akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Okay, bye.